Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fada'al a'rabi faqala ya a'rabi ma mana'aka min an takuna al-mamta bi ahlik. Nabi katakan, wahai Arabi, apa yang menghalangi awak untuk menyentuh istri awak? Qala ya Rasulullah, in saraftu min indika wa dakhaltul manzil fa idza jariyatun musanni'ah atau musanna'ah wa ra'aitu tamran wa labanan fa kana yajibu lillahi alayya an uhyi lailati ila sabah. Kata Arabi itu, saya balik ke rumah tengok perempuan ni sudah sangat cantik, berhias, tengok ada tamar, ada laban. Saya pun sudah tak ingat tu semua. Saya nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam cerita cerita qasas ni. Faqala ya Arabi almim bi ahlik. Kata Nabi, wahai Arabi, sentuhlah istri awak. Qala al-musannif hadha hadithun la yasih fihi afatan. Kata musannif Ibnul Jauzi, hadis ini tak sahih. Apa sebabnya? Tengok, fokus Ibnul Jauzi adalah ke perawi. Betul tak? Fihi afatan, ada dua cacat celah di situ. Yang pertama, ahaduhuma Faid bin Abdurrahman. Qala Ahmad wa Nasa'i huwa matrukul hadis. Wa qala Yahya laysa bithiqah. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi zahibul hadis la yuktabu hadithu. Wa thaniyah Abdurrahim bin Harun wa zahir annal bala'a min. Dan masalah sekarang. Yang kedua Abdurrahim bin Harun wa zahir annal bala'a min. Dan yang jelas, yang zahir, kata Imam Ibnu Jauzi, hadis palsu ini diciptakan oleh beliau. Qala Daruqutni huwa matrukul hadis yakzib. Jadi apa fokus Ibnu Jauzi? Sekali lagi ke perawi. Sedangkan kalau kita kembali kepada cara ulama hadis menilai hadis, dia bukan tengok perawinya sahaja, akan tapi dia tafarrud daripada siapa. Kalau Faid bin Abdurrahman meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibnu Abi Aufa, seorang sahabat Nabi, lalu dia pun track record dia tak bagus sangat, tafarrud daripada seorang sahabat. Ini satu perkara, apalagi dari susunan kalimat tersebut panjang, menunjukkan satu perkara yang pernah berlaku di zaman Nabi dan penting, hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, melahirkan inkar dari ahlul hadis. Apabila fokus Ibnul Jauzi kepada perawi, akan terbuka khilaf lagi berkenaan dengan sama ada hadis ini maudhu ke tak maudhu. Justru Imam Suyuti berkata, apabila Ibnul Jauzi menyebut tentang Abdurrahim Al-Wasiti yang menjadi penyebab hadis palsu ni, apa kata Imam Ibn Suyuti? Rawalahu At-Tirmizi. Imam Tirmizi riwayatkan hadis daripadanya. Maknanya dia termasuk rijal Tirmizi. Lalu orang akan tambahkan lagi, maknanya tak mungkin rijal Tirmizi memalsukan hadis. Maknanya hadis ini tak boleh jadi dikatakan hadis palsu. Kita fokus pada perawi. Qala Ibnu Arrab katakan, tambah lagi selepas Ibnu Suyuti katakan rawalahu Tirmizi, wa qala fi hadisihi hasanun gharib. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdurrahim Al-Wasiti oleh Imam Tirmizi, lalu Tirmizi katakan hasan gharib. Tirmizi pun telah katakan hadisnya hasan. Maknanya semua hadis dia hasan, sebab dia perawi hadis hasan. Justru hadis ini tak boleh disebut sebagai maudhu. Faham tuan-tuan? Wa zakara Ibn Hibban fi Siqat. Ibn Hibban sebut dia dalam kitab Siqat. Wa qala yu'tabar hadisuhu idza haddatsa 'an Siqat min kitabih. Hai, sudah lari perbincangan hadis daripada fokus kepada riwayat kepada fokus kepada perawi. Dan belakangan, ahli hadis belakangan, mutaakhirin, mereka memang selalu menilai hadis daripada perawinya, seolah-olah semua hadis yang perawi ini tinggal, kalau dia telah statusnya siqah, semua hadisnya siqah, semua hadisnya sahih. Kalau perawi hadis ini dhaif, semua hadisnya dhaif. Kalau perawi ini hasan, semua hadisnya hasan. Padahal ahli hadis terdahulu mereka tak menilai seperti itu. Mereka menilai hadis satu persatu, case to case basis. Justru apabila seorang perawi siqah sekalipun, kalau dia meriwayatkan hadis yang berlaku mukhalafah dan tafarrud,
mereka akan katakan mungkin dia tersilap dalam hadis ini dan hadisnya tak sahih. Justru tak ada kena-mengena, tak selalu status perawi menentukan status hukum sebuah hadis tertentu. Ini memerlukan tuan-tuan, untuk perkara ni kita memerlukan kajian yang sangat teliti, kita memerlukan malakah dalam rijal yang sangat kuat, dan kita memerlukan juga takhrij hadis, kemampuan kita untuk mentakhrij hadis. Dan saya rasa tak ada satu sekarang ni yang boleh melakukan perkara tersebut apabila cara kita adalah masih berpegang kepada cara-cara yang lama lagi. Justru banyak pertembungan antara penilaian ahli hadis zaman sekarang dengan ahli hadis zaman dahulu. Berapa banyak hadis yang disahihkan ulama terdahulu dilemahkan oleh ulama sekarang, dan berapa banyak hadis yang dimaudhu'kan ulama terdahulu dikatakan hasan oleh ulama sekarang. Sebab perspektif sudah berbeza antara mereka dengan ahli hadis terdahulu. Bab fadlul mutazawwij 'alal azab. Kita lanjutkan sampai 5 minit lagi. Qala fadlul mutazawwij 'alal azab. Fihi an Anas wa Abi Hurairah, fa amma hadisu Anas fa anba'ana Abdul Wahhab al-Hafiz qala anba'ana Ibnu al-Muzaffar qala akhbarana al-Atiqi qala haddatsana Ibnu Dakhil qala haddatsana al-Uqaili. Uqaili adalah Abu Ja'far al-Uqaili. Beliau menulis kitab Al-Kamil fi Du'afa. Maknanya hadis ini berasal rujukannya daripada Kamil fi Du'afa Ibnu al-Uqaili. Tuan-tuan, balik buka kitab tersebut, dapatkan hadis ini. Apa pandangan Al-Uqaili berkenaan dengan hadis tersebut? Qala haddatsana Muhammad ibnu Hanifah al-Qasabi qala haddatsana al-Hasan ibnu Jabalah qala haddatsana Mujashi' ibn Amr qala haddatsana Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam an abihi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'atani minal mutazawwij afdalu min 70 raq'atan minal azab. 2 rakaat orang yang sudah kawin lebih tinggi nilainya berbanding 70 rakaat orang yang belum kawin. Alhamdulillah saya sudah kawin. Kan dorongan untuk kita menikah kan, betul kan? Senazrin. Qala al-Uqaili Mujashi' hadithuhu munkar ghairu mahfuz. Uqaili berkata, Mujashi bin Amr, maknanya hadis ni kalau nak cari di kitab Uqaili, carilah dalam terjemah Mujashi bin Amr. Sebab susunannya susunan rijal. Mujashi hadithuhu munkar ghairu mahfuz. Ini bukan hukum am daripada Imam Al-Uqaili. Beliau meriwayatkan hadis tersebut, lalu beliau akan menyebutkan hukumnya berkenaan dengan hadis ni. Qala Yahya bin Ma'in qad ra'aituhu ahadal kazzabin wa qala Ibn Hibban yadha'ul hadis 'ala thiqat la yahillu dzikruhu illa bil qadahi fihi. At-tariq amma hadis Abi Hurairah falahu tariqan. At-tariqul awwal anba'ana Ismail ibn Ahmad qala anba'ana Ibnu Mas'adah qala anba'ana Hamzah ibn Yusuf, tadi Hamzah ibn Yusuf As-Sahmi. Qala anba'ana Abu Ahmad ibn Adi, Imam Ibn Adi. Maknanya hadis ini berada dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa Ibn Adi. Qala anba'ana Abu Ahmad Umar ibn Sinan qala haddatsana Abu Yusuf Muhammad bin Ahmad Ar-Raqi qala haddatsana Khalid ibn Ismail an Ubaidillah an Salih. Ubaidillah di sini adalah Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Beliau imam ahlu Makkah, imam ahlul Madinah yang sangat hebat, sehebat Imam Malik ibn Anas di Madinah. Dia sangkatan dengan Imam Malik. Sebagaimana Imam Malik yang punya murid-murid ramai, Ubaidullah ibn Umar pun tokoh besar yang muridnya ramai. Justru ramai orang juga yang mendakwa mendengar hadis daripada dia padahal tak dengar. Kalau ada seorang bertafarrud daripada Ubaidullah bin Umar, maknanya ini menjadi indikasi kuat dia telah melakukan kesalahan. Terutama orang yang bertafarrud ini adalah bukan murid senior Ubaidullah bin Umar. Kalau murid senior yang terkenal hebat, sahabat Jabal fil hifaz, tafarrud tak apalah. Tapi kalau orang tak dikenal, majhul, apalagi dhaif, lalu tafarrud daripada Ubaidullah bin Umar, maknanya dia meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh Ubaidullah, maknanya dia telah memalsukan hadis daripada Ubaidullah. Sebab key person juga dalam riwayat. An Ubaidillah an Salih
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala law lam yabqa min ajali illa yawmun wahid la laqaitu Allah bi zawjah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul shirarukum uzzabukum. Qala al-musannif hadha haditsun la yasih wa salih maula taw'ama majruh wa qala Ibnu Adi wa Khalid ibnu Ismail yadha'ul hadis. Tengok di mana Khalid ibnu Ismail dalam isnad tadi. Khalid bin Ismail meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Umar kan. Maknanya dia confirm memaudhu'kan hadis sebab meriwayatkan sesuatu seorang diri saja daripada Ubaidullah bin Umar. Saleh Maula Tau'amah tak isu sangat. Hadis dia masih diriwayatkan oleh ramai ulama. Masuk dalam kutub sita, kutub selain Bukhari dan Muslim dia masuk. Tapi yang menjadi masalah adalah Khalid ibnu Ismail. Karena fokus Ibnu Jauzi nak tunjukkan perawi, dia sebutkan juga Saleh atau Ibnu Tau'amah. Tapi kalau anda rujuk kepada kitab Ibn Adi, dia akan fokus kepada Khalid ibnu Ismail sebab dia yang bertafarrud. Dan apabila bertafarrud di situ tak ada kemungkinan lagi katakan taklah dia siqah, taklah dia hasanul hadis, taklah hadis ni tak maudhu. Tapi dia meriwayatkan daripada orang yang besar macam Ubaidullah bin Umar. At-tariqu tsani rawa Yusuf ibn Safar an al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shirarukum uzzabukum raq'atani min muta'akhilin khairun min 70 raq'atan min ghairi muta'akhil. Qala Ibnu Adi hadza haditsun maudhu'. Qala Abu Zur'ah wa Nasa'i Yusuf matrukul hadis. Yusuf siapa? Yusuf ibnu Safar meriwayatkan hadis pada Auza'i, imam besar. Imam, tak boleh seorang meriwayatkan tafarrud daripada dia melainkan murid-murid senior daripada Auza'i. Ini orang tak dikenal meriwayatkan daripada Auza'i, confirm dia telah memalsukan hadis daripada Auza'i. Qala Abu Zur'ah wa Nasa'i Yusuf matrukul hadis wa qala Abu Hatim Ibn Hibban yarwi anil Auza'i ma laysa min hadisihi fala yashukku sami' annaha mawdu'ah la yahillul ihtijaju bihi bihal wa qala Daruqutni matrukun yakzib. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan selepas pukul berapa? 11 selepas salat lah insyaallah. Amin.